We interrupt our program to bring you this important message. Selamat datang guys. Selamat kembali Selamat datang ke episod terbaru podcast. Selamat datang. Apa khabar kalian semua? Masih waras ya? Korang dah berentas ke belum lagi? Belum lagi. Belum lagi Masih lagi. InsyaAllah soon. Aku masih di rumah. I'm just a holographic image. Lain macam Non. Non sejak 2 benjak ni aku tengok perangai dia memang lain macam. Sebab yang itu hari dia nak tidur pasal dah lewat malam. Ini hari dia holografik pula. Holographic. Minggu depan kita tak tahu dia ada ke tak ada. Aku tak ada kat sini. Tengok ni. Oh, nampak jari aku dia cabut. Semakin gila member aku ni kan. Benda tu nampak vulgar lah. Oh, ya ke? Dengan secara tidak sengaja benda tu nampak aku kena terang mozek mozek tu kan. Dia boleh disekongkolkan dengan Faisal Sabun lah kan. Tapi sabun tu tak payah datang episod kau nak cakap pasal sabun. Aku dah clarify sabun tu aku beli untuk kegunaan keluarga aku. Ya, aku tak. Ya, but you deal with a lot of soap. Kira token sabun lah, token sabun. Tak adalah token. Kalau token kau jual. Ini kau consumer. Tak, aku rasa aku patut venture into those business tu. Tidak sabun sabun yang timbang kilo tu. So kiranya bila dah masuk bisnes tu tak perlu ada modal-modal besar. Tak juga. Kilo Yang tak ada, yang brand-brand lokal ni yang diorang buat mandi timbang-timbang. mayat tu. Yang mandi mayat tu kapur barus. Tak, dia ada sabun dia juga tu. Sabun yang sabun macam ni macam dia jual satu set tu ada dengan air mawar semua. Aku pernah nampak orang jual dekat kedai-kedai agama lah. Kalau korang pernah pergi kedai-kedai yang menjual buku-buku agama. Nah, takkanlah tak pernah. Aku dulu selalu ikut atuk aku dulu nazir masjid kat sana kan. Kan. So memang diuruskan jenazah kan. So beli kapur bagus, kunyit, papan jenazah ni adalah aku punya weekly thing to do lah. Batu nisan pun kan. Batu nisan sekali. Batu nisan actually from kubur punya side lah. Tapi whatever it is, the moment macam someone meninggal ke apa benda ke, aku kena pergi west tu aku kena masing-masing order papan ni mana. So ada pengalaman sikit demi sikit lah dalam hal-hal yang sebegitu rupa. Adalah. Sikit-sikit. Okey lah orang kata apa, ilmu kifayah. Fardu kifayah. Sikit-sikit lah. Kan. Mana tahu zaman terlalu moden ni kadang-kadang orang lupa pasal bab-bab tu kan. Betul. Macam dulu kita kata episod-episod lepas, benda dah moden, benda lama-lama ditinggalkan dan dilupai sebegitu saja. Macam ni. Tapi kalau orang Melayu lupa macam nak guna itu something long lah. Memang tak lah sikit dia. Itu something long lah. Aku rasa kalau macam benda yang benda-benda macam gitu tak patut dia lupa lah. Ya, dia kena ada. Macam nak lupa ke apa, macam public phone. Lepas tu sekarang kita yang kita kata itu hari public phone kan. Itu tak apalah. Dia memang ikut peredaran zaman lah public phone tu. Tapi cerita pasal public phone tu memang aku rasa yang itu hari pun aku rasa tak habis tu nak ceritakan pasal teknologi zaman-zaman dulu kala yang kita selalu pakai di zaman tu yang sekarang dah jadi tak relevan. Kau sempat ada handphone ada real tak? Of course. Motorola yang skrin kecil tu. Aku Flip. punya aku punya first yang besar tu ada. Juga. Nak Bapak cerita aku dapat pakai yang Motorola yang flip lepas tu tarik tu. kan, Bateri kat depan dia kalau kau tutup dia macam kereta Batman tu. Bateri kat depan bateri dia buka kat depan kan. Kat tempat flip tu. Apa kau ingat tak nak phone ni apa? Netscape Netscape communicator apa? Communicator Nokia. Legend tu. Your mini laptop. Dia macam bila kau nak cerita pasal gadget dulu-dulu kan. Biasalah dulu-dulu punya gadget kita always think about that one function for that one gadget. Kalau kau perasan sekarang kan orang combine kan. Nak kamera apa semua orang prefer to buy a handphone yang canggih. Kan dulu kan kita kalau kau nak handphone tu specifically for call, text gitu je kan. Then kamera orang beli kamera. Digital camera time tu kau ingat yang tolak tepi tu nak buka dia punya lens kan. Kau ada adik? Ada. Berapa adik kau paling muda berapa umur? Adik aku paling muda 19. Engkau adik kau paling muda berapa umur? 22 tahun ni. 22. Now, these guys are at least 5 years younger than us. Adik aku paling kecil pun 27. 27. So in that sense
adik-adik korang kalau beli gadget ada a specific punya threshold that you need to adhere to in terms of specs and requirements? Tak ada. Ataupun tak perlu yang deep, tak perlu yang grafik ngucun, tak perlu RAM, processor yang besar? Aku rasa untuk adik-adik aku lah, aku rasa yang paling into those things is aku lah sebenarnya. Untuk adik-adik aku, dia orang tak into all those laptop ke PC sangat. Dia orang just ada phone yang according to sekarang punya trend, dan dia orang dah puas hati lah. Kira macam iPhone kan, contoh semua orang ada iPhone like iPhone X ke iPhone 8 ke iPhone 11 ke. So if they are in that range pun, dia orang dah puas hati lah. So dia orang tak So that means it doesn't have to be flagship lah. tak ada. Aku yang dulu yang macam tu. Yang flagship. Yes. Oh, 305 Tapi tak kesampaian. Pasal dulu cita-cita besar, duit mana ada. Yang flagship punya phone yang aku really nak dulu, kalau kita nak katakan zaman kita sekolah menengah, kalau korang ingat Motorola dulu akan keluarkan, Motorola dulu yang paling hit tu Razer kan. Razer kan ada Razer Flip, ada Razer yang nipis, ada satu lagi keluaran dia Razer Droid, Razer Droid tak silap aku. Dia hitam, belakang dia Kevlar. Waktu dia paling nipis lah zaman tu. Dia punya iklan, orang kat MRT, dekat subway kan, underground tu, dia orang macam ninja, dia orang campak phone tu. So train tu punya pintu tak tutup pasal ada phone tu kat tengah tu. Dulu-dulu lah. So macam, wah, this is the flagship of Motorola that time. Aku pun duk usah 2,500 phone tu. Dulu 2,500 dah kira mahal lah pada aku phone tu So sampai sekarang tak kesampaian. So aku paling busuk pun aku beli Motorola Razer second hand je lah dekat pertama komplek tu. Aku rasa for now RM2,500 for handphone pun extreme like expensive tu. Aku rasa bagi aku. For certain people but for people yang betul-betul into those things, 2005 tu baru orang kata starting price tu dia kira okay lah for that function and quality that they going to have pada aku lah. Faham. Macam aku pun in terms of macam specs, I mean diorang ada benda-benda yang macam diorang look for. Contohnya macam adik lelaki aku, he's a gamer and dia suka buat macam video-video. Dia semua pakai phone dia, and then dia suka take like macam apa pretty pictures and apa semua macam tu. He's into that. So spec dia kena lebih kurang macam itu. Tak semestinya flagship, but at least it's good enough for him to do those things lah. Okay. Macam my sister pula, dia usually kamera kalau kata dapat yang yang baik, syukur Alhamdulillah. She's happy because she likes to take pictures of benda semua juga, selfie ke benda. But dia punya like macam main priority for a phone is always good speakers. I see. Dia suka speaker phone yang power. Best, yang power, yang kuat, dia suka. Okay. Macam tu. Faham. So macam aku pula, so kalau aku rasa, sorry itu celah, aku rasa kalau speaker yang baik untuk phone pada zaman kita, aku rasa it would be the Sony Ericsson punya Walkman series lah. If betul. you remember Sony that Ericsson punya memang Walkman terbaik series I mean, kan. Nokia tried to Copy bukanlah copy, macam like come up with something better, but then the music series dulu music series, so because dia dah emphasize kat music series, correct, so they correct. have to like macam make it look like apa speaker dia tu kena yalah, dulu kan you want people to listen to music. Yalah, dulu kan trend Nokia they come up with like one series, contoh music series, tapi dalam music series tu ada 4 model. Sekali keluarkan sekali rupa sekaligus macam tu kan. Yang harga rendah, yang biasa je kan, yang petak yang mahal sikit, yang boleh flip kat atas yang ada button play kat tepi tu kan, kalau korang ingat kan. Warna standard, warna merah putih, biru putih kalau aku tak silap aku lah. True. Itu macam aku phone aku pentingkan videos. Aku tak ambil gambar sangat, tapi sometimes I like to, when I'm in like a special moment, I like to take videos macam tu, so that it captures the moment. Nak kena baik punya quality lah. So I like my videos to be at least decent quality lah. Faham. Untuk dengar, untuk tengok. Lepas tu kalau macam aku I'm in the mood to do like macam covers ke benda, so penting lah. Faham aku faham dia tu. Faham. Aku in terms of technology, growing up, you use your first thing is always the Nokia lah, aku rasa. Yep. Kan?
And then after that that is your first proper phone lah. Before that kalau ada, aku pernah pakai Alcatel yang ada apa, Macam-macam sih. Ariel yang besar, pernah pakai Motorola yang Alcatel, tertagih, Segem. Segem. First phone aku Segem, lepas tu Alcatel. So bila macam tu, then I think like people nowadays ataupun kids nowadays, then it's already so much advanced. Yep. You don't have that transition whereby you need to learn kan. Yep, true. So going through all that, then you know all the functions. So Yeah. I think for people of our age group ni, is not so much. Ada je yang very much into tech, Yep. tapi macam aku, it's more just of a survivability punya benda lah. So this is a device for you to call and just relay Exactly. information saja. Yeah, that's the main function lah Yes. actually. Yeah. So that is why aku cakap dengan kau, itu I think that RM2,500 is still a bit too expensive for a phone. For us lah. Yeah, but because this phone, I'm using a Xiaomi Mi 10T Pro. Okay, it has got 8 gigs of RAM. It has got very beautiful camera, 108 megapixels. It has 4K, 8K recording and whatnot. It's good, but I don't use it all the time. Betul. But when I use it, Betul. it looks very very nice to the eyes. Yeah. It's very satisfying, you know. And knowing that you don't spend 3 or 4,000 for a flagship phone and you get the same quality, I think that's good enough for me lah. Yeah, Tapi betul. benda tu tak adalah aku main hari-hari. Faham. Yeah. Dia macam ni lah. Dia macam benda tu kalau ada elok ah. Yeah, Elok ada. it's not like before whereby, you know, if you want good speakers, you gotta get a Sony, you gotta get a Walkman, right? You get your 550i and then you get your 850 and whatnot. Kau ingat tak Sony dulu edition, Walkman yeah. dia boleh pusing flip tu? Yeah. Kau ingat tak kan? Walkman punya phone yang boleh flip kan? That orange punya segment of apa, Sony Walkman punya phone tu kan? Itu memang aku beli semua because macam kau cakap tadi, adik kau will look for speakers kan? I will also look for speakers. I see. Memang nak speaker kuat sebab time tu memang memang kau blast music and whatnot. Exactly. Kan? Orang tak tahu apa tu headphones lah dulu. Ya, dulu mana ada mana speaker, ada. Bluetooth apa semua. So macam aku cakap speaker tu kan, I think because back then everyone wanted to have like, you know, you want to blast your songs kan. Yeah. So the Walkman was it lah Kan? So in that sense bagi aku, benda-benda ni, handphone ni semua ni just benda-benda cukup-cukup makan je lah. It's not something that I look forward to, nak ada flagship ke apa benda ke semua ke kan. Betul lah, macam aku cakap tadi lah. Dia dulu macam ni manufacturers ni, kira macam Sony Ericsson ke, Nokia ke, even Motorola, diorang akan keluarkan diorang punya flagship model tu based on the functionality lah. Kira macam okay, satu company dah keluar the music series, we also must keluarkan the music series lah. Kira yang diorang fokus to that one function only, where else yang sekarang iPhone, Betul. semua function pun dia combinekan sekali with that price lah, of course lah kan. Dan dulu flexible sikit pada aku rasa. Macam aku cakap tadi pasal Nokia yang kau cakap tadi kan, dia ada yang low spec, yang mid spec, yang high spec terus kan. Sama lah. Dulu kita tak adalah nak pakai yang apa, communicator. Alah, skrin kecil je tapi dah puas hati tu, boleh nampak browser kan. Boleh nampak Microsoft Explorer Itu dulu. bila pakai tu, bila tengok orang pakai lah kan, memang Dahsyat lah. macam dahsyat betul lah benda tu. Dahsyat. Lepas tu Memang orang kaya lah cerita dia. Betul. Businessman. benda tu macam jadi kau punya status, lambang status keatasan. Betul. kau kan. Tuhan memang sengaja tak lahirkan aku zaman 70-an dengan 80-an. Sebab kalau aku sampai era yang ada handphone macam gitu tu, kan, yang macam-macam baru ada internet explorer semua tu, kalau kat aku pergi mamak, aku buka replying email. Aku memang ini annoying pasal aku rasa time tu pun orang akan buka communicator tu pun untuk show off je pada aku. Pasal line bukannya laju pun time tu. MB masih lagi MB kan. Macam MB orang ke nak KB? ada setengah-setengah KB, setengah MB. But then if you ask me dulu, zaman-zaman anak muda dulu, diorang macam kita how to say, macam budak-budak, aku rasa 2000 ke atas, yang lahir 2000 ke atas, diorang akan beli phone macam phone yang Xiaomi tu. Diorang memang akan follow specs lah, sebab diorang akan nak phone yang dia punya capability tu boleh main game diorang main kau-kau. Kau tahu diorang main game macam mana kan, non daripada malam tu boleh duduk kat mamak sampai pagi tak sedar kan. Memang tak relax tu. Memang tak boleh tu. Sebab tu cakap, we are in the era of transitioning where you are traditional, no technology, and then you go into an era with gadgets and whatnot. So that discipline to hold yourself within in regards to priorities on what you are supposed to do, dia benda tu boleh control. The only thing that probably some people cannot control is that when you wake up in the morning, the first thing that you do is open your social media.
Betul. Kan? Betul. And then you need to feed yourself with whatever that's going on your with your daily circle and your outside world and benda-benda semua. But that's the first thing you do when you wake up. Kan? Aku rasa korang pun tahu lah. Aku kalau nak reply message memang time aku pegang handphone baru aku reply betul. I'm not the type of person yang memang selalu dengan phone lah. Yes, Instagram, correct. dengan Facebook. I'm not even active on Facebook benda semua. So tapi there are times bila macam malam-malam macam there's nothing to do, kau nak tidur. Nak tengok phone, tengok ah. Mobile Legend lose round. Kan? COD lose round. Occasionally lah orang panggil. Occasionally lah. Tapi bila kau dah start main tu, the problem Susah. is benda ni is addictive tau. Correct. It's like your normal PC games lah. Macam kau main Dota kan? Mana cukup satu frame kan? So kau, benda ni pula 20 minutes 30 minutes sama pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi tidur. Zaman-zaman ni apa? Engage Engage QD. Engage tu memang kau dah lah kan, selalu telefon kita letak macam ni, dia dah jadi sengit phone gitu tau. Aku macam uish. Otak je. Tapi tu memang siapa ada engage tu dulu jealous gila tu. Jealous gila tu kalau macam budak-budak sekolah kan dah start pakai. Macam aku punya best friend dulu dapat pakai engage. Dia dapat pakai yang engage tu tau. Ya, yang original lah. Yang original. Lepas tu yang budak-budak lain semua engage QD. So yang QD tu macam dah kecil sangat lah. Still cool tapi dia tak cool yang lama tu. I'm not cool. Yang gabak sikit tu kan. Yang besar sikit tu kan. Itu original lah. Korang ada? Aku apa engage? Engage tak ada. Memang tak ada. Ini pun gadget yang ada benda macam ni. Aku rasa phone bila aku maknanya phone bila the moment yang aku dapat pakai phone yang betul-betul kau punya. Tu bila aku dah kerja lah. Oh really? Sebelum pada tu when I'm not earning my own money, okay, memang it's all hand me down saja. Faham bapak. Tak pakai. Kalau sama-sama. Bapak aku beli phone baru, phone bapak aku tu akan pergi kat mak aku, phone mak aku akan pergi kat aku. Faham? Faham. So it's always that rotation. So kira macam phone yang hands down, hands down macam tu kan, kira macam diberi kat engkau, tu phone apa yang first untuk kau? Aku punya first ever phone aku pakai. Form berapa? Form 1. Was Segem. Ada colour? Tak ada colour. Tak ada colour. Segem tak ada colour. Segem tak ada colour, lepas tu ada area kecil kat tepi macam tu. Comel kan tu. Segem tu mula-mula aku pakai tu Segem colour hitam. Yap. Nipis je tu kan. Dia melengkung gitu. Dia lengkung betul. Macam tu. Segem yang tu aku pakai, that was my first phone. Itu dulu bapak aku just masukkan SIM card. Kalau macam dulu kau boleh ada macam this dummy SIM card ke benda, aku tak tahu lah. Yang kau boleh deal dengan the telco company, benda tu boleh receive call sahaja. Oh really? Kau tak boleh make calls out. It's just for receiving calls. Jadi aku bawa anak-anak lah. Jadi aku bawa phone tu pergi sekolah kau benda semua dulu. Sekolah aku dulu tu sekolah menengah tu sekolah baru. Jadi macam mana? Dia tak install public phone lagi. Oh, okay. So public phone dia belum install. So dia tak boleh guna alasan macam tak boleh bawa phone sebab dekat sekolah ada public phone. So kau nak call siapa-siapa kau pakai public phone. Jadi dia tak install public phone. So for terpaksa the first 2 years kalau tak silap aku form 3 baru a public phone was. Lama school. Padahal patutnya public phone pasang dulu tapi benda tu lambat. So dia cakap okay, kita benarkan student anak-anak bawa phone. Tapi bila macam masuk kelas ke benda, masa awal-awal dulu dia suruh tengok cikgu lah. Kadang-kadang cikgu cakap okay, siapa yang bawa handphone, keluarkan handphone awak, letak atas meja saya. So semua orang letak phone dekat atas meja dekat depan tu lah. So dia keluar kelas, baru dia macam gitu. Ada juga cikgu kelas yang akan sediakan macam a box where everyone put their phones in dekat situ. Nak balik nanti baru kau ambil balik. Macam tu lah. So Segem was my first phone lah. And aku boleh receive call je masa tu. Oh okay. Kalau ada emergency ke apa benda, if I'm not mistaken, there's a code yang aku boleh key in, and then code tu akan macam send ke nombor yang dah designated. Contohnya kira bapak kau designated number for emergency tu is my father's phone.
So dia akan hantar macam dia macam apa? Ping lah. Macam Macam SOS ping lah. gitu. Yes. Macam pager punya ping lah. Yes, Faham, macam faham. betul. Dia macam pager punya gitu. So ping nanti lah. bapak aku dapat benda tu, bapak aku akan call aku. But usually bapak aku akan call macam yalah nak tanya benda-benda macam okey ke tak. Selalunya dia akan tengok okey aku habis sekolah pukul apa? 1:30 macam tu. So dia akan call time 1 ke 1:30 tu. I have to be ready with the phone lah. Aku cakap okey ini dah okey nak balik benda semua. Okay, I'll wait here. Oh. Okay. I see. macam tu Aku tak pernah ada that situation lah. Tak pernah. Oh. Aku tak pernah pun bawa phone pergi sekolah actually. Pasal macam aku pula, first phone aku is Nokia 3310 tu lah. Dengan tak sengaja sebenarnya bapak aku belikan. So nak pergi, I think mak aku nak melahir Berapa umur? Form 2, Form 3 lambat, aku rasa Form 2 lah, Form 2. So mak aku nak melahirkan adik aku yang last ni lah, kat Melaka. So kita orang kat Johor, kat Segamat kan. So aku sekolah tu weekend, bapak aku akan bawa kita orang ni pergi hospital tu nak melawat mak aku. So stop kat satu bandar ni tau. And then bapak kata jap nak beli top up. Dulu top up susah kan, betul-betul nak kena pergi kedai yang jual top up lah, beli top up. Lepas tu dulu popular lah second hand punya phone. Dia jual longgok kan. Bukan longgok lah, maksudnya ada Sebelah-sebelah lah. sebelah-sebelah lah. Kan sekarang kalau kau tengok orang jual second hand, orang akan tuju apa, tak Samsung Galaxy punya series, iPhone kan. Itu je diorang dua model yang diorang tengok kan. Macam dulu kalau kau nampak 3310 tu dia jual second hand tu, rembat lah, jangan dilepaskan lah. 300 buy second hand, kira mahal lah kalau kau kira 3310 pada zaman tu kan. Tu macam nak ke? Dia cakap betul ke? Betul, bapak aku beli. Dia bestnya tak apa, saya bagi you free 4 apa tu, case kan dulu kan 310 kan boleh tukar casing kan. Saya bagi you 4 Warna-warna. warna-warna. Saya bagi you Cool 4 free. Kita sebagai budak-budak kecil, kau tahu case apa yang kau ambil? Coca-Cola, 7 Up kan. Tapi dia phone lah, casing phone lah. Best dulu. Macam pergi pasal malam tu. Itu aku rasa that is one of the coolest feature yang diorang buat lah for The phone. fact that you can pry open your phone. Kau buka sas macam tu kan. And then kau nampak dia punya body saja. Okay guys, disclaimer, tak ada siapa boleh beat Nokia in that sense lah. Betul. Benda tu memang fully customizable. Fully siap. And kau boleh tukar semua benda tu, like macam everything. Tak kira model tau Pak. Yeah. Kira macam that zaman, kira macam that 5 atau 6 tahun punya zaman kegemilangan Nokia tu. Every single phone yang dikeluar sebelum yang dah modern tu, semua betul casing. Semua betul. Tak kisah sabun ke, daun ke, butterfly ke kan. Aku punya favourite phone, my first phone I cannot remember whether it's a Motorola or Alcatel. Tapi definitely my favourite phone was the daun lah. Daun Mak aku balik rumah satu hari. Masa tu kita orang pakai first phone daun. daun, terus daun tu. Daun tu epic tu. tapi before that aku pakai 3380 if I'm not mistaken. Kecil Nokia. sikit. I think Bukan slightly bulkier than 33. Dia 3310 keluar. aku tahu. And then 3350 keluar. 3330 keluar, 3350 keluar, and then 3380 if I'm not mistaken. Nombor dia bersambung 3310 nombor dia seketul kan. Okay. So pakai yang tu. So before pakai 3310 tu, before pakai 3380 tu, pakai butterfly 8250. 8250 yang tu biasa lah. Oh, 8250 ya. Kecil. Betul. That one retail price masa keluar RM825. Betul tu. RM825. So that bloody small dia thing. ada dua jenis kan. Satu yang boleh slide bawah tu kan. Yang slide tu lagi mahal lah. Yang slide tu 8810. Itu bapak aku pakai. Itu memang sleek habis. That is the sleekest one I've ever seen in my entire life. Warna chrome silver kan. One call, kau tekan button, sap dia buka. Halo. Lain macam function. So tapi favourite aku is still daun lah. Mak aku balik rumah satu hari, tiba-tiba dia senyum. Cakap kenapa? Cakap, nah, here's a present for you both. Dia bagi adik aku sebiji. Dia bagi aku sebiji. Daun juga, dua-dua, satu daun. Tak, adik aku dapat benda lain, aku tak tahu. Aku rasa daun dia punya model start nombor 7650. 77 tu kan. Dia punya design tu memang very nice lah. And that was the first era of 3GP, my friends. Yeah. That was the first era of you that you can take a file or an item, MMS, or either put it in your phone. Basically, you can receive things in your phone, and you have your limited memory dekat situ. Dia dengan zaman-zaman one of the first yang ada infrared. batu lesung kan. Ada Nokia batu lesung. If I'm not mistaken, that was the end of the polyphonic era lah. You already have your MP3. Yes, correct. Betul. The polyphonic tu dia
pada aku dia sekejap je hype dia. Dia polyphonic dengan sebab Dia mono dulu. sebab dia keluar mono, lepas tu Poly. lepas dah poly tu dia tambah dengan screen color. Screen color. Betul. Dia combine lah. Combine Screen lah color. screen color. Screen Betul, color tu kau dah waktu tu the moment you kau dah unlock a new game which is not ular, not snake tapi bounce. Bila kau dah start masuk. Oh my god. Dulu Dah. rasa macam Uish, ultimate game lah. Memang. Even kalau kau dapat Phone dia snake ada color pun kau macam Leka fuck. tu, leka tu. Oh, Ya. leka betul. Teruk tu leka. bounce tu. Betul. Oh my god. Best kan. Yeah. Lepas tu yang seronoknya yang dulu aku suka dia macam zaman sekarang enggak where you have Samsung, iPhone, those top lah tengah fight. And then kat bawah macam kau ada Xiaomi, kau ada Huawei semua kan. Kau ada still Nokia ke Motorola ke apa. Sekarang masih ada. Cuma orang akan prefer diberi peluang. Kau nak apa? Samsung Galaxy S10. Kau nak apa? iPhone 13. Macam kita dulu, kita tahu yang brand tu lebih cantik rupa phone tu, kita akan pilih yang tu lah. We don't care about the function ataupun the brand itself. Macam aku dulu, aku selalu nampak orang-orang tua kan yang tak, either dia pakai Nokia ataupun this phone called Siemens. Siemens. Siemens tu legend bye. Siemens tu dengan Motorola tu dia saing tau. Pasal apa? Dia pada aku dia kira dia pioneer lah. Dia brand yang pioneer lah. Cuma dia mati awal lah pasal dia tak go ahead with the new technology on the mobile phones lah. Dia orang benda-benda lain, dia orang power lah kan. Macam hospital punya appliances semua dia orang power lah. Tapi aku pernah nampak orang pakai Siemens. Siemens tu ada satu phone, dia macam square phone dia, screen tengah, nombor keliling. Aku macam, wish, dahsyat siap. Sebenarnya dulu Sony pun, before Sony Ericsson, it was just Ericsson. Exactly. Ericsson pun yang lepas tu Sony acquire jadi Sony Ericsson. pada aku Ericsson tu dia pun pioneer dalam phone yang flip tu. Betul? Dia pun slick atau antena dia pun dia lepeh sikit. Dia tak pernah ada antena bulat kan. Betul. Dahsyat lah. Tu memang cool lah. Tapi tu lah, aku tak pernah aku tak merasa pakai Nokia until I've gone through all the dapat rasa tapi maknanya a bit later. Awal-awal tu macam form 1, form 2 apa tu semua, Segem, first Segem yang melengkung hitam tu. Lepas tu aku dapat Segem yang lagi satu, bentuk dia macam spaceship tau. Bentuk dia macam nombor 8 macam ni. Aku ada benda tu. Macam ni tau. Ada tulis Vodafone tak kat bawah? Ada? Macam gini, Segem bawah Vodafone. Lepas tu keluar macam gitu. Lepas pada tu aku pakai ni semua hand me down lah. Okay. Ni semua hand me down. Ya. Segem yang itu, lepas Segem tu tukar Alcatel. Dah Alcatel. pakai Alcatel. Lepas tu sebenarnya before Alcatel aku pakai sekejap je. Yang tu sekejap je. Memang Vodafone. Ya. Memang Vodafone. Yang tadi tu Segem bawah ada Vodafone. Ini betul-betul Vodafone. Yang ni memang betul-betul Vodafone. Vodafone, lepas tu Alcatel, lepas Alcatel barulah dapat pakai 3T10. Itu pun sebab bapak aku kau macam dah backdated lah kiranya. Kira macam kau dah ada maknanya phone yang Segem tu semua belum ada colour semua. belum ada colour. Itu semua yang memang ada area lagi apa semua. Itu semua yang memang screen jenis besar macam ni tu. Kan? Besar gini, lepas tu kau nampak sikit lah. Ericsson dulu famous lah gitu lah. So yang tu lepas tu baru aku dapat T10. Itu pun sebab macam mana bapak aku beli butterfly. Bapak aku beli butterfly. Mak aku actually yang the first one yang pakai Khalid polyphonic. So dia beli polyphonic tu. Lepas tu pada tu bapak aku beli satu phone polyphonic, barulah aku dapat pakai butterfly. Dulu pakai butterfly tu rasa macam dah kaya lah. bestnya. Kayangan lah. Sebab dia kecil. Lepas tu dia punya yang angkat call dengan letak call tu dia macam butterfly lah, correct lah. Dia punya button tu dia macam ni lah. Dia ada select dengan back, answer call dengan reject call. Dia punya butang tu yang macam tu yang mahal tu. Ya tu. Lepas tu bila kau pergi lepak member habis sekolah kan, bila kau bawa telefon, kau bawa butterfly, So orang semua gabak-gabak. pencuri semua gampang mata. Betul. Apa dia ada apa pasal budak ni pakai butterfly kan? Betul. Aku memang besar handphone sentiasa hilang. Sebab tu aku banyak pakai handphone. Banyak kali hilang. Banyak kali hilang. Kau phone apa yang paling mahal pernah hilang? Daun tu lah. Daun. Kau lo? Aku phone aku tak pernah hilang sebenarnya.
Aku pernah hilang sekali Aku tak pernah hilang phone lagi. kat sekolah. So Ya, standard dia akan hilang kat sekolah lah. Kan time tu aku ada Sony Ericsson tu yang mula-mula Sony Ericsson keluarkan K series tu, yang Walkman tu K350i tu semua kan. Hilang kat sekolah. Aku dah target dah satu budak student ni, Indian student ni. Time tu ada hoki punya session tau. Biasalah balik rumah dulu, bawa phone pergi sekolah. Selepas tu petang-petang kan, angkat call, sorok lah kat dalam beg sekolah. Tu pergi padang main. Balik tengok dah dah terbuka kan. Tak boleh buat apa lah. Mana ada zaman CCTV dulu kan. Yalah, that's usually the case lah. Bila kau letak dalam beg, kau telah slow. Mesti ada orang nampak, mesti ada orang perhati. Betul. Kan, dia tunggu je, tiba hilang kan. So benda-benda hilang ni, aku basically dengan possessions ni memang I really don't really macam betul-betul like into it ataupun betul sayang or what not lah. Because hilang-hilang lah. Hilang-hilang lah. Faham. What was your ni first touch screen phone? Aku ingat bahawa itu phone arwah bapak aku belikan untuk aku exclusively. Phone tu yang paling mahal arwah bapak aku pernah belikan time tu. Dan phone tu baru keluar. Dan bapak aku time tu tak tahu apa mimpi dia bawa aku kedai phone semua, masing-masing dapat phone lah. Then dia kata, phone apa? Boleh tak nak phone ni? Dia terus belikan aku phone ni. 305 lah juga tu. Dia maknanya 305 ni dia bongok. Running in the family. Hereditary lah. Aku ingat lagi time tu time tu dah ada dah. Masa zaman Walkman tu semua masih lagi bukan touchscreen. Even the Sony the Sony Ericsson punya yang apa tu? Allah, yang K750i tu semua, yang kamera power belakang tu semua belum touchscreen kan. So aku punya touchscreen yang first yang baru bapak aku belikan dengan aku, yang betul-betul aku macam rasa bangga ada phone tu pasal semua orang takkan mampu nak beli time tu, was Sony Ericsson. Aku tak ingat Satio ke I know ke Satio. Dia comes with the dock tu. Kau boleh dock phone tu. Itu yang paling mahal. 2,300 bapak aku belikan time tu. Aku form 4. Form 4 ke form 5. But so that is your first touch screen phone. First touch screen phone, first flagship phone yang betul-betul Sony Ericsson keluarkan, sebab dia pakai Sony punya kamera tu. Yang Carl Sainz tu kan, lens dia kan. Itu aku bangga teruk. Aku rasa macam aku pergi universiti pun aku pakai phone tu meleleh mat. Aku punya first one it was a birthday present sebenarnya. Aku habis internship and then it was my birthday. Lepas tu tiba-tiba mak aku dapat bonus, and dia nak belikan aku hadiah. Aku cakap aku tak nak pun. But then dia cakap ibu nak belikan jugalah. Ibu dah lah tak ada belikan apa-apa ni semua. So she really wanted to give me a phone. So dia belikan aku Sony. So it was a Sony. Nipis je Sony tu. Lepas tu macam yang Segem tu kan, dia melengkung ke atas macam gitu kan. Aku punya Sony tu dia melengkung ke bawah. Okay. Sikit gitu. Dia melengkung ke bawah. Sony apa? Sony apa aku tak ingat. Aku rasa nanti guys, nanti kita akan taruh gambar-gambar tu. Sebab budak-budak zaman sekarang tak kenal pun tu kan. Dia kalau merah. Aku ingat lagi. Aku just check phone Satio, Sony Ericsson Satio ni. Yang macam ni tu. Sekarang kau tahu berapa dia jual kat Lazada? Use lah 200 Non, macam mana Non? Dulu mana ada WhatsApp? Aku punya first touchscreen phone was iPhone 3GS kot. Tak silap aku. Bawa hitam atas silver. That one also hand me down from my father. I see. Bapa aku dia memang jenis at that point of time, dia memang suka tukar-tukar handphone. Faham? Dia ada member buka kedai kat taman kompleks. I see. Yes. Macam dia just akan rotate. Aku tak tahu macam mana lah. Tapi dia rotate. And then I think after that the new age of technology came, and then BB came into the picture. Tu dia. Baru nak sebut tu. Aku nak bincangkan zaman BB tu. Betul. So ada? then ada BBM. Kau ada? Of BBM lah, BBM. Of course. I think BBM is the only brand of phones. Every time dia keluarkan BBM model yang baru, aku akan poach model yang baru tu. Sampai sekarang aku bercita-cita nak beli phone BB Android dorang.
Yang Key2, Key1 tu. Ya, Bila aku baca review untuk Malaysia punya market, bahaya lah. Sebab benda tu aku tengok a lot of professionals actually Exactly. use it. That's a one of the good business phone they Business call. phone, betul. But once it's condemned in Malaysia, dah lah. Susah kau nak cari orang yang distributor Yelah. lah. Dia ada sole distributor je. Favorite aku is still the Bold dah. Nah, aku pun dulu pakai Bolt. Kau the Bold tu aku rasa Bold tu bila kau punya ringtone tu keluar pada phone tu, dia punya vibrate tu full tau. Betul. Lagi satu Sedap aku suka tu. kenapa Kau punya kan Bolt dulu Bolt berapa? Bold 3. Aku Bolt 2. Aku Bold 1 yang bulat. Bulat tu. Bold 3 tu by the time you get to Bolt 3 kau punya Thumb screen thumb Sini screen. the screen, kan. It's so convenient. Kau just Scroll yalah. gitu. tahu. It's even more convenient than using the phones now. The phones now kalau kau scroll, you need to like then like really go up. But this Dia one you gitu just je. have one Yes. track, betul. macam trackpad yang kecil trackpad, je kan. correct. Yang macam dekat laptop tu. No, sama lah kita Bolt 3. Betul? Bolt 3, Bolt 3. Sama. Yelah aku rasa aku dengan kau pun sama. Yeah. College kan masa tu kan. Mana Tak, mesti kan? aku beli actually macam aku cakap lah, masa college apa semua, aku mana ada duit sendiri. I mean I see. ada Tapi tak for phone bukan lah. for bukan. Not for lavish purposes Yes. lah. BlackBerry Bold 3 aku beli memang pakai duit intern aku. Maknanya duit aku bekerja. Memang aku simpan apa benda semua, and my girlfriend at the time Okay. pakai BlackBerry, and memang cakap dengan aku macam pakailah ni benda semua. Yalah, jadi bodoh lah, dia ada BlackBerry. Ya, ada BBM kan. Ada dia BBM, and ya. then aku nak kena tax dia yang berbayar. Of course, Kan? yeah. So aku habis je internship, I went to KL to meet her. Beli terus. Aku beli terus. Hmm. Aku beli terus Berapa BlackBerry. time tu? lepas 1009 kan aku ingat lagi. Bolt 3 No tu lah, aku beli. about 1050. Yeah, around 1000 lebih lah. around there. Sebab aku tak ingat Bolt 1 aku orang beli. Itu bukan yang high end punya lah. The high end ones then you can get lah 19, 2000 Ya. macam tu. Until now pun ada BBM yang 19 juga. Yang macam Key1, Key2 tu lah. Tu cool tu, ada baby pin, kau boleh ping orang semua. Dia kan. cool pasal phone tu pada aku dia indicator kat atas tu yang lampu color merah tu. Lampu color merah, color biru, hijau semua. weh. Aku Cool favorite sia. aku punya tu is that the off button is on top. Kalau kau ingat kat atas ni certain models kau boleh tekan. Yes. And then you off. Certain models you press at the button, certain models you Ya, press on aku top. punya masih lagi kat atas. Tapi dia punya tu Ron, trackpad dia tu memang Function. epic. Yelah tu. sebab aku pakai Bolt 1. Bolt 1 memang trackpad yang betul-betul bola kan. Kau je So, bola. Aku punya bola. And then lepas dia tu dia evolve, dia Ah. dah jadi the motion sensor tu Yes, pakai fingerprint tu kan. korang punya Itu kalau rosak, itu yang cibainya kalau rosak. Memang aku punya trackball tu memang cepat rosak tapi dulu pasal dia hardware, kau mesti walaupun benda tu rosak, kau mesti ada way to fix it DIY. So selalunya phone aku kalau rosak gitu, dia senang kan. Kau off phone, kau buka kau punya bateri, tu bola tu kan, kau tekan tu ada bunyi klik tak, dia dah masuk balik itu dulu yang aku buat. So bila kau on, bila kau nampak trackball tu dah ada lampu, dah okey lah. Dia gitu lah untuk phone aku lah. Lagi satu, Bolt 1 yang aku suka, aku rasa Bolt 3 ke atas semua dah fully plastik kot. Bolt 1 je still belakang tu fully leather. Depan plastik, aku punya belakang tu leather. So masuk poket pegang tu sedap orang tengok. Dia sebenarnya Bolt 3 tu belakang ada texture sikit. Ada. Yes. Ada. Dia yang bestnya pasal the Bolt punya series tu, the moment they started the Bolt series tu, this is the best thing about the phone. And now this is your compartment, betul tak? This is your cover, betul? Right? Then you put it onto the phone, this is like this. Dulu BlackBerry dia ada pouch. Yelah. Pouch tu. The pouch magnetic pouch. Dia pouch tu. Ya. And Sap bila masuk kan. Sap. Masuk Dapat mesej kan. Ting kan. Dia pouch tu bukan bodoh-bodoh punya. Bukan. Pouch macam dari China. Dia tepi tu memang ada besi magnet tu. Bila phone tak ada, dia memang lipis lah. Waduh. Cool. Iyalah. Benda tu memang Cool gila tu. It was very what's the word? Very very not avant-garde lah, tapi Betul lah. Tapi but it's very very stylish and very very inilah. You know,
it's a nice feeling to have. Betul. You know, when you take out something of that kind of technology Yeah. and there's a pouch, and the pouch is beautiful tau. It's not normal pouch. Betul. Leather. And then with the logo there kan, bila kau tarik keluar Logo logo dia tu. bukan stiker tau. Betul-betul emboss kan. Gila bhai. Itu memang best tu. And Aku- I really like the fact that kita type on a proper keyboard. Yes, It's a QWERTY keyboard and Yeah, then tu. kau dapat rasa the tactile keyboard. Itu So memang best. the only reason kenapa aku tak sambung pakai BlackBerry lepas tu is because BB dia makin lama makin mahal. And then after that you have your launching of lepas tu dah 3GS semua dah keluar, dah iPhone 4. Yes. Yeah. Betul. And then all the others started going into the screens already dah. Betul. And then after that WhatsApp came along. And then automatically everything was free of charge. Yes, correct. Sebenarnya bila WhatsApp keluar tu BB dah gone lah. Yelah. BB memang But gone sebab at dia dah tak ada exclusivity. Betul. And then dia refuse to use the Android Punya platform system. tu. Yes, correct. Terlampau lambat sangat. Exactly. Lambat sangat dia jump into the platform. And by that time WhatsApp apa benda semua dah take over lah. And then Samsung dah kira dah macam ready to roll lah. And then lagi satunya BlackBerry ni because dia tak guna Android punya tu. So kau tak boleh download Instagram. Betul. Dia ada BlackBerry punya market sendiri. Dia tak ada Play Store, tak ada. Betul. Jadi I honestly thought, you know, that BB pin and that BBM lah, that BBM message tu kan, that messaging punya tu, you should have just like make it free and like, you know, available to a lot of people. Lepas tu dia buat, tapi dia dah lambat. Tak boleh, terlambat. Because the packet has already taken WhatsApp. Exactly. Betul. So that was what killed it But if I think, you know, WhatsApp did not come into the picture, whatnot, I still would be using a BBM. Problem aku dengan BB, aku bertukar daripada, kira aku dah post pakai BB tu dan aku terpaksa tukar ke phone lain sebab Bold One tu masalahnya dia besar. Lepas tu dia punya bateri tu makin tua makin problem. So aku tukar bateri pun dia akan sampai satu tahap dia mengembung panas. Then hardware akan jadi macam outdated. So zaman berubah, aku terpaksa follow lah kan. So gitu je. Then I go back to Sony Ericsson. Tu Sony Ericsson pun mati. Then lama-lama aku rasa aku punya lepas tu dah iPhone je lah. And then my office phone sekarang masih lagi aku Nokia. Aku masih lagi pakai Nokia, Android Nokia. Sampai sekarang okay lah. Aku rasa Nokia is the best brand now for me lah. Kalau kita nak kira daripada zaman first kita pakai phone sampai sekarang ni, Nokia ni cantik dia terletak dekat mana tau, dia punya design. I won't say, memang iPhone tu top lah kalau function dengan Samsung, top. Samsung pun kalau kau tengok S10, S8 yang tukar apa, pihak panjang, pendek, lebar, kecil gitu. Nokia tu, dia ada phone yang nak buka casing dia tekan tengah-tengah tu, cabut. Oh ya. Boleh masuk air. Cousin aku ada Nokia yang kamera dia dekat tepi. Boleh pusing. Boleh jadi camcorder tu. Itu yang music player tu lah. Lepas tu N series, N90, N95. N95 memang function tu. Function teruk. Hand me down mak aku N95 tu. Dia dari apa? Itu memang kayangan tu. The first post was tu, I think the company gave her the phone. Itu lepas tu mak aku memang betul-betul haunting her ass down lah. Memang aku nak phone tu cerita dia. Kan? Dapat cakap kau gila babi sak macam tu sak ada kamera kan. Kan kamera kan. Sak gila babi syal. Duk main tu je. Tapi aku tak tahu kalau kau main benda tu hari ribbon kau sak tau. Sak ya. Kau duk sak. Dah cukup 3 bulan sak. Kenapa tak boleh ni? Kau duk sak. Sama lah macam phone flip tu. Mak pakai ujung jari je. Tak lama kelamaan tak boleh. Sekarang orang rumah dah minta apa tau? Samsung Z Flip 3 tau. Nak minta flip kan. Aku masih lagi tak ada hati on that phone lah. Kiranya aku tak macam nak phone tu. So now because I am a user that uses not to say like really branded phones and everything semua, but flagship killers lah. I would say I'm into flagship killers lah. Cheaper price, sama different brand. Sama macam aku Kalau tak aku tak beli Nokia tau. So for me to spend like 4 grand or 7 grand, kau tahu yang Samsung apa yang fold tu yang keluar bermula tu. 8 8. Then aku tengok macam it's nice, you can fold it, it's nice, but 8 grand like for this. What is this? Kan? Kau ada laptop kat rumah, kau ada TV kat rumah. You need something so big that you can like buka benda tu nak buka pun bukan. Dia ada stylus tak?
Aku tak perasan pula stylish. Aku rasa stylist pun zaman-zaman dia dah mati. Aku tak ada main apa pun. Aku just tengok buka atau aku tak sebab phone orang kan. But it's RM8,000 man. Cuak bodoh. Buka gini pecah mampus. So in that sense ni nak apa, nak flip macam tak function, flip kecil je phone. Dia flip pada aku, kau kena yang macam kind of betul-betul punya flip tau. Macam zaman kita dulu Nokia, Motorola punya flip macam yang benda kalau dah okay boy, pak. Macam tu terus. Sekarang mana boleh pak. Okay, slow. Actually how about we close off this episode with a list of things. Maksudnya each of us akan bagi kita punya nombor 1, phone yang kau paling puas hati sekali kau pakai. Oh boleh? Phone apa? Tu 1. 2, phone apa yang best buy. Boleh? Maksudnya boleh? Berbaloi harga dia apa benda semua, for what it can do apa benda apa semua, the best buy. Lepas tu kau punya ultimate wishlist. Ultimate wishlist, yes. Last kali ultimate wishlist. Lepas tu the one yang memang engkau splurge, maknanya the best phone that you've ever macam mana use lah. Maksudnya macam kau spend, okay aku ada RM2,500 ni, memang nak beli phone ni, nak clear habis RM2,500 ni untuk get that phone. Macam itu. So how about kita start dengan Non. Phone apa yang kau punya best buy dulu lah. Kita start dengan best buy. Your best buy. Best buy is this phone. Okay, ni phone apa? Xiaomi Mi 10T Pro. I bought this right before the Mi 11 was released. But the specs memang cukup untuk aku. The camera details cukup untuk aku. Speaker pun ngam. Communications pun ngam. Aku suka screen pun besar. The weight is also there. Aku kalau pakai handphone, aku kena pakai handphone yang ada weight. Aku tak boleh pakai handphone yang tak ada berat. Faham? Okay, nak rasa I need to have the weight in my hands. In that sense kan. So I think this is the best buy. For phone the second one, I think in terms apa paling puas hati. Phone yang kau pakai throughout your life, kau paling puas hati sekali pakai phone tu lah. This one sama juga. Paling puas hati juga aku pakai yang ni. Price range pun sama juga, murah juga yang ni. I've never spent anything more than $2,000 lah for a phone lah. Except I bought my mum a OnePlus 8. Itu je lah. Tapi if let's say one of the phones that I really admire, I cannot remember the model, but back then wishlist. If let's say I had a wishlist back then and I couldn't buy it back then, this is what I would have bought. It was an LG phone. Okay. It was a flip bukan phone. lollipop lah. But it was RM2,900. Oh, aku rasa aku pernah nampak phone tu. Back then in 2007 if I'm not mistaken. Okay. LG lah dulu you pernah pakai Sidekick tu kata. Sidekick. You pakai Sidekick tentu geram. Ini betul-betul yang elegant, higher range. It was not marketed throughout TV and everything benda semua. Ini memang orang yang betul-betul ada duit masa tu, dia orang tahu LG ada jual phone ni, dia orang nak beli phone tu. Aku dapat tahu pun is because one of my friends who were very well off datang bagi tahu aku, "Non, you tengok apa I punya phone ni, I nak beli phone ni." Tengok tunjuk, aku tengok macam bapak, benda ni memang betul-betul elegant. Aku memang suka. Tapi aku tak nak beli lah sebab tak ada duit, and I will not spend. Yelah, wishlist lah. Okay, kita tambah lagi satu lah. The worst phone yang kau pernah pakai. The worst phone yang aku pernah pakai. I would say in terms of performance, battery life ke apa benda whatever lah, yang you had a bad experience with it. Would you say your Huawei? It's not my Huawei lah. I would say it's my I would say back then, before my Poco phone, I was using a Samsung if I'm not mistaken. J series if I'm not mistaken. Aku rasa J series lah was my worst punya ini. If okay, no. I would say Redmi. 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 Bukan Realme lah. No, not Realme, Redmi. MI. Okay. Xiaomi tapi Redmi lah kan. Redmi series kan. This is Mi 10T Pro. This is already how many generations after. But back then I used to Redmi. Kau ingat tak dekat Honestbee lu pakai Redmi, dia orang bagi company phone kan. Itu GPS memang tak boleh pakai, tak pernah guna. Memang haram. Lepas tu lagi satu Poco phone F1.
GPS pun macam haram juga. Oh, ya? Yes. Aku dengar Pocophone power. Yeah. Yeah, it's good in terms of flagship killer. Ya, betul. Kau punya graphics very nice. Battery life also very good. But your software is not stable. Oh, faham. That is the problem. So ini pun aku beli ni, aku tak nak beli mula-mulanya, tapi because the software is already stable, dah tak ada masalah benda semua. So I don't mind getting one of this instead of getting macam Batu punya phone. Kau ingat tak hari tu kita duduk kat bawah? Duduk aku dengan Batu duduk buat competition Zoom bulan. Tengok siapa lagi clear kan. Batunya kan. It's almost the same, the megapixel the same, tapi Samsung camera dia punya lens Processor, lagi cantik. I guess. Yalah. Betul. So I think tu aku punya lah. Okay. Kau lah Jal. Start off with your best buy. My best buy will always be iPhone SE. The first SE. Okay. Yang macam ni, tapi dia pendek Yeah. Aku pakai phone tu dari mula aku ada iPhone 5, mak aku belikan. Lepas tu setahun lepas tu iPhone 5 tu dah gone dah. Lepas aku beli sendiri iPhone SE tu. Aku pakai iPhone SE tu dah aku rasa daripada tahun 2015 sampai tahun 2020. Aku pernah pergi show ni, jumpa satu mamat Bangla yang jadi kru untuk orang buat kerja kahwin tu lah. Bos! Dia macam salam aku tengah jawab call. Dia kata kat dia punya kawan-kawan lah, you tengok ini orang, dia sudah kaya tau, dia supervisor kita, tapi dia punya phone lah lagi murah daripada dia orang punya phone, lagi lama dia pakai daripada dia orang punya phone. Because all the Bangla semua tengah pakai the Galaxy ni series kan. And aku rasa phone tu sebab apa, macam Nun juga cakap, function dia sedang-sedang elok untuk aku. Size dia memang sedang-sedang elok untuk tangan aku yang tak berbesar ni. And then dia ada weight. Kau boleh rasa dalam poket kau. Aku tak suka nipis sangat. Weight tu very important lah bagi aku. Untuk aku business, macam business punya use lah. Tu salah satu lah. The next one apa? Phone kau paling puas hati sekali pakai Still throughout your life. Sama juga. SE. Phone juga. iPhone SE. Sebab tak pernah tukar bateri, tak pernah ada masalah kamera, tak pernah full memory, tak pernah full. Ada. Cuma aku rasa nak tukar je pakai iPhone lain lah. Itu je. Atau aku jual kat kawan-kawan aku iPhone tu. Okay, your wish list. Wishlist aku sebabkan aku punya wishlist tu more towards yang lama-lama, masa kita tengah universiti, masa kita tengah sekolah, yang jenis tengok kat kedai macam, will bestnya dapat phone ni. Sebab sekarang aku tak into gadget sangat yang in trend right now. Aku tak tengok iPhone 13 punya spec apa. Aku tak asalkan ada phone lah. Tapi kalau aku ada duit dan wishlist aku, these two phone je lah aku akan nak beli. Satu is the one yang aku sebut tadi, BlackBerry Key 2. Satu lagi still the Motorola tu lah. Motorola Razr Dryot Max or something like that lah. Itu sebabkan dia betul-betul sleek. Ada belakang tu ada Kevlar. Dengan iklan dia buat aku betul-betul macam convince gila nak beli phone tu. Dia campak phone tu dekat underground. Perempuan punya rambut terpotong, terlekat kan dekat pintu LRT tu. Power baik. Dari dulu sampailah aku nak beli phone tu. Cuma sebab kita beli phone sekarang, kalau nak cakap pasal wishlist tu, sebab bukan nak pakai sangat pun, asal ada kan. Yalah. Kita pernah merasa itu je lah. Okay. The worst one, the aku tahu. The most that you have spent. The most I have spent for my phone. Paling tu dah habis lah tu, bergadai lah tu kau beli phone tu. Ni lah actually iPhone 8 lah. Okay. iPhone 8. That one nak dekat 2 plus lah. Dulu masa tu aku beli. Tak sampai, aku rasa 2 macam tu lah. Nego-nego kan dapat 2 lah. Sebab phone-phone yang selama ni aku beli pun tak sampai 2,000 pun. Sebab Samsung yang aku beli Galaxy semua phone office. So dia orang macam bagi macam dulu menon kata office bagi kan. Baik punya series kan. Aku ambil je lah. And then iPhone 5 aku beli semua kan. So macam phone yang betul-betul aku pakai, dia aku macam splash daripada allowance beli. This one lah. Itu je lah. Your worst phone, last one. My worst phone is, aku ingat lagi phone tu aku beli, konon-konon yang phone aku kan hilang, nak tukar yang phone lain lah. Yang phone Samsung tu ada problem. Aku beli phone ni, Huawei Y3. Aku instant menyesal lah selepas tu buy. Aku instant menyesal sama. Macam Bila ni kau beli benda ni? 2015 last tak ingat year, 2015 ke berapa lah. Last year or 2 years back, Huawei released the phone. Basic entry model punya phone. Itu entry model lah. Yeah. That was the time they stopped the App Store. Kau bayangkan, Aku beli phone tu. aku satu je aku tak faham. Entry model or supposed to be macam to target those people yang gaji tak berapa banyak untuk beli phone, tapi they still nak a nice phone.
pada aku korang should make the phone better lah. Yeah. Betul. You know what I mean? The only ni App Store semua tak ada. The only reason why this phone is not mentioned just now macam the worst phone or the worst budget phone yang aku beli is because the phone is still being used. Yes. But for operations and work. Yeah. So benda tu dia Ada function. menyambung function Time dia. aku dulu masih lagi Android punya sistem. Symbian lah you. No, Android. Symbian. Android, Symbian sebelum tu. Aku punya Sony Ericsson Symbian. Symbian lah. Kalau kau lo? Aku Penutup. pula okay, aku punya Best buy. Best buy aku would be aku punya OnePlus 5. OnePlus 5 aku Legend tu tu. memang that is the best buy lah yang aku pernah beli. Because of what it can do and the price yang aku pay for it juga. Yang tahu-tahu je lah kan. Brand tu kan. Tak ramai tahu kan. Betul. Ramai yang tak tahu. Phone tu memang susah nak cari macam casing ke dia punya screen. Memang idak lah. Memang susah gila babi nak cari. Because orang ramai tak tahu. Even orang kedai phone pun tak tahu ada brand tu. Tapi memang puas hati. Dia one of the first yang keluarkan fast charging. Yeah. Within like macam 15 to 30 minutes aku charge boleh full dah phone aku. Very macam mana fluid, seamless, apa benda semua. I really like it. Cuma bila dah pakai lama-lama dia jadi bezel, dia ada bezel kan. Phone lama benda semua. Yelah, dia dah menua, dia dah tua lah. Betul. Tapi still ada dengan aku, still functioning and definitely my best buy lah. Okay. Aku punya phone yang aku paling puas hati sekali pakai would be aku punya BlackBerry Bold 3. Faham? Kenapa aku cakap aku puas hati? Because first of all, aku beli benda tu dengan aku punya first internship money hard earn money. Aku bekerja dan aku dapat duit tu, aku actually beli something for myself. And that was my first phone yang aku beli sendiri. Okay. And then puas hati sebabkan macam aku cakap tadi lah, I really like typing on real keyboard. And it's a QWERTY keyboard juga kan. So memang puas hati aku pakai benda tu. Phone tu pun dulu dah ada kamera, ada benda puas hati lah walaupun kamera dia tak berapa. The build quality apa benda apa semua juga. And then the reason like macam, and because of the phone juga aku punya relationship with my girlfriend then, at the time tu memang got better. Ya memang lah. Faham. So tu yang aku paling puas hati lah. Aku punya apa lagi best buy yang aku spend banyak spend the most lah ni Amjadah ni. Ini aku beli 12 lah. Harga dia, this is 12 Pro Max. Okay. Aku beli ni harga dia sama dengan down payment sebiji Myvi. Awak beli kalau down payment sebiji Myvi? Kepuasan lah. Okay, so ni kau beli kat mana? Machine ke Maxis? Aku beli dekat machine. Aku beli machine. Aku tak suka macam ambil dengan telco ke benda nak terikat I like the phone being mine terus. Betul. So that in case apa-apa benda ke apa, contohnya aku tiba terdesak tak ada duit ke benda, I can always trade in the phone. Exactly. And I get the money back immediately. Macam tu tau. Aku jual dia. Bila beli baru? Bulan 7 tahun ni. Okay. This is the most I've spent on a phone. Memang mahal gila babi, but the reason why aku beli is because satu, this is the best phone until 13 ni keluar. This is the best video camera phone lah. Yang untuk aku nak record apa benda senang semua. lah. That is satu yang memang sebab aku nak tu. Lagi satu, aku memang orang yang non pun tahu benda ni. Aku kalau pakai barang memang sampai meletup. Tahu aku tak akan sampai habis lah. Sampai dia dah tak boleh buat benda dah. Dia dah tak nak menyala ataupun aku dah tak boleh call ke tak boleh apa, baru aku tukar phone. Betul? Yes. So aku bukannya akan tukar phone selalu. Before aku beli ni, aku pakai that phone close to like 4 years. Aku pakai. And phone yang aku pakai tu pun it was like macam bukannya second hand, third hand. iPhone yang OnePlus tu kan? OnePlus lah. Oh, third hand dah. Third hand. Buat puas hati kan? Tapi puas hati gila. Aku tahu. Dia tak ada masalah. Sebab aku pernah pergi Loyat and nak beli second hand OnePlus. Dia
harga dia turun 200-300 je betul. low. So that's why aku cakap phone tu yang paling aku punya best buy. That it was the best buy and still functioning kan? Functioning. Ya, Boleh ya. pakai. Cuma dia bateri dia dah tak berapa kuat dia because dah lama berusia sangat lah ya. Dia dah Faham lama ya. sangat. So this worst one? one, the reason why aku beli satu mahal, so that aku ambil terus yang the flagship yang paling baru, so that dia tak ada kau puas hati terus lah. puas hati satu. Lepas tu dia tak ada isu macam tak boleh nak update lah, faham, dah faham. obsolete Ya, lah, ya, semua. ya. So probably it would take about 4 to 5 years lagi before masih relevant lagi phone in the market lah. Betul, yes, betul. macam tu. Okay, so that one wishlist aku sebenarnya aku tak ada wishlist sangat. Okay. Probably kalau sebelum aku beli phone ni, inilah This kot. is, kalau kira yang dulu Kalau macam dulu-dulu aku punya wishlist would be the Razer Flip. Biasa tu lah Motorola. Aku memang suka lah benda tu. Aku Dulu ada Motorola aku pakai tu. pun paling best was L7 L7 ke L apa benda yang dia rata je gitu. Sebenarnya dia macam it's a cousin of Razer. Cuma Tahu. Razer dia flip. Ah. Yang ni dia memang terbuka, dia rata je. Faham. That one lah. So I've always wanted a Razer dulu, tapi tak pernah dapat Razer flip tu. My worst phone worst phone aku rasa yang aku pernah pakai was, I'm sorry to say because it was ayalah hadiah daripada mak aku kan, for my birthday yang aku cakap tadi tu. But Sony tu was memang out lah. Phone tu memang even out. untuk usia kau that time, dia still out lah untuk kau. Yes, there's a lot of things yang kau tak boleh buat dengan phone tu. But for me, Sony, dia betul-betul you have money, you spend on the good ones lah. Betul. Kan? Dia punya build quality is very poor. Yeah. Lepas tu dia buat macam yang dekat tepi dia tu ada macam like apa, titanium ke apa benda tau, yang macam besi. Okay. Kan phone ni kat tepi ni dia buat macam ada besi, titanium ke apa benda. Okay. Macam tu. Apa model? I can't remember Sony apa benda. Tak apa, nanti kita cari, aku letak dekat dalam kita punya ni. So benda tu, the build quality tu aku tak suka sebab apa? Dia punya casing apa benda semua kat luar tu, kalau kau pakai dah lama-lama, dia boleh jadi macam berkulat tu lah. Oh, faham. Yang ada hijau-hijau, bercak-bercak. Bercak-bercak putih tu. Macam kalau kau cat rumah hitam. Oh, faham. Kan nanti masa acidic punya reaction tu lah. Faham. Dia akan keluar benda tu satu. Lepas tu yang hitam, sebab aku beli kalau hitam, dia jadi apa? Pudar. Dia macam merah hitam gitu. Dia jadi pudar tau. Oh. Pudar. And then dia punya yang keliling tepi tu, agaknya sebab apa? Kau pegang tangan berpeluh ke, kau cuci tangan tak kering, kau pegang phone. Dekat tepi dia tu ada macam karat-karat macam tu. Aku macam potong. Ini kau kena cari model ni. Aku nak tahu juga model apa ni. I can't remember apa benda model nanti kau tapi search, aku pakai mungkin tu kita Sony. boleh letak dekat sini yang macam episode lepas. But that would be aku punya worst phone lah. The experience was not nice. But it served me boleh lah masa tu lah kan. Itulah guys. Itulah dia. Aku rasa with so apa yang kita cakap is based on our experience lah guys. So macam kalau korang rasa phone korang yang kita tadi mention tak elok ke apa, itu based on our experience kita yang pakai phone tu. Kalau korang rasa phone yang korang pakai tu hebat lah. Kita pun tak tahu nak cakap apa kan. Itu pilihan masing-masing. Itu duit koma, bukan duit kita. Macam setengah orang tu, macam aku beli iPhone ni, dia special edition. Sebab kamera rosak, so taruh magnet kat belakang supaya kamera dia boleh functioning. Kalau magnet ni aku buka, kamera dia tak function. Oh ya? Dia jadi wavy. Dia macam tu. Engineer. So bila kau taruh magnet ni, dia punya kamera punya magnet lens kat dalam ni dia stop. Kalau aku cabut magnet ni, aku punya kamera dia wavy lah. Kau main sejahtera pun kau kena macam tu. So ini special edition lah, tak jual di mana-mana iPhone 8 ni. Aduh, ini special order lah. Special order lah. Special order 305 je boleh pakai. Jadi jangan cuba jangan cuba-cuba nak beli, tak payahlah. Lupakan. Kalau korang rasa phone korang tu boleh pakai lagi, nak letak getah kat bawah tu, lilit ke macam kita dulu bateri dah kembang kan, lilit pun pakai lagi kan. Boleh jugalah. So guys, I think this episode has been fun reminiscing of our handphone ni memories lah. Phone semua. Anyways, apa pun phone korang pakai, as long as korang pandai menggunakannya, dan jangan lupalah kan, call lah
orang-orang yang tersayang betul. Tengah-tengah PKP apa benda ni Ya, semua. dekat kan. Dekat kan Juga orang kata rapatkan jurang yang selama ni kita dah renggangkan betul, tu. kita kekalkan Setahun setengah, silaturahim 2 tu. tahun ni. Dengan apa? Kalau kontak-kontak orang semua, tanya khabar kawan-kawan, ahli keluarga yang mana belum balik lagi tu apa semua kan. Jadi itulah dia. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Jangan lupa macam biasa boleh subscribe, like, komen, yep. apa semua. Tinggalkan suggestion kalau ada. Ya. Nak kita cakap pasal topik apa benda lagi lepas ni. And as usual, jauhkan diri daripada barang-barang yang terlarang dan dekatkan diri dengan orang yang tersayang. Terima kasih guys. Ambil COVID test sebelum balik kampung. Selamat menjalani perjalanan balik ke kampung, Ya, merentas jaga negeri. diri, jaga orang-orang semua sekeliling kita. Selamat tinggal. Selamat hari Sampai bertemu raya. lagi.